Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, saudara yang sedang menonton kan audio kuliah. Tajaan kuliah pada malam ini tajaan audio kuliah dan surah Al-Mukhlisin. Jadi ada tertera nombor akaun kat bawah tu. Sama-samalah kita menyumbang, mengambil peluang kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyokong majlis-majlis taman-taman syurga ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bersiaran di surau Al-Mukhlisin bukan ramai-ramai ni, walaupun ni dalam mihrab ni 3 orang aja depan ni. 3 ketul orang panggil. 3 ketul. Yang muda belia 2 orang, senior sikit seorang. Sampai mana 4 orang je. Tak dapat nak tolong lah. Macam mana nak buat kan? Macam itulah kan, kita mengikut SOP yang telah pun digariskan kan. Supaya apa ni? Supaya ramai orang dapat manfaat kan daripada PKPP ni, yakni terjaga nyawa mereka. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kitab Al-Kabair pada malam ini, yakni bab mempercayai dukun, sihir, ahli nujum. Ahli nujum betul ke? Ahli nujum temberang ke? 2 kali 5 dah tu pada muka. Siapa suruh kena temberang kan? Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Benda gaib, benda rahsia, mana kita tahunya? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu seluruhnya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang gaib ni kan, tentang hal yang akan berlaku di hadapan dan sebagainya ni kan, benda yang diciplak, benda yang diambil, benda yang dicuri dengar oleh iblis, maka dia bekerjasama dengan tok-tok bomoh yang syirik, yang fasik ni, untuk apa? Menipu daya umat manusia. Baik, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, Al-Wahidi menakalkan daripada Al-Kalbi bahawa janganlah sekali-kali kamu berani mengatakan sesuatu sedangkan kamu tiada pengetahuan apa-apa pun di dalam perkara itu. Macam tu kan. Kebanyakannya, majoritinya temberang belaka kan. Kadang-kadang orang datang mengadu, barangnya hilang, duitnya hilang, komputernya hilang, macam-macam lah kan. Lalu budak-budak ni pergi jumpa Tok Bomoh dan sebagainya. Tok Bomoh kata apa? Bukan orang lain, orang yang dekat je dengan kamu. Tengok dom sebelah ke, belah kanan ke, belah kiri, orangnya begini katanya. Katanya kan, rupanya dicuri dengar oleh iblis dan sebagainya. Maka diambil peluang daripada situ, percaya dengan dukun yang munafik fasik ni. Akhir sekali didera orang tu. Pernah sebelum ni berlaku kan, tu sebelah di IUKL, komplek di Sentrum tu kan. Sebelum ni satu kisah yang memeranjatkan negara kita lah kan, gitu. Budak maktab tentera yang mana dia didera oleh rakan-rakannya dengan distreka. Percayakan bomoh, kena streka berapa tempat, berapa belas, 18 tempat kalau tak silap, distreka. Akhir sekali dia meninggal dunia ketika mana berada di hostel di IUKL tu kan. Itu banyak apartmen yang disewakan, begitu keadaannya. Akibat daripada percaya pada bomoh, akhir sekali terbunuh kawan tu. Terbunuh, mati.
Dua orang pelajar daripada unit 10 ada juga ketika tu duduk di rumah tu dan berlakulah kematian tu di situ. Maka dua orang ni pun kena soal jawab dan sebagainya. Tak terlibat langsung pun, tapi kawan yang lain tu. Masya Allah. Ni dia. Perkara yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa besar. Baik. Qatadah pula menafsirkan, janganlah kamu mengatakan bahawa aku telah mendengar, padahal kamu tidak mendengar berita tersebut, dan janganlah kamu mengatakan aku melihatnya. Ini orang-orang yang suka berbohong tentang perkara-perkara yang gaib. Dia ada dua, kadang dia nak menceritakan bahawa dia orang yang soleh kononnya, bermimpi Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata direct dengan dia. Ni satu lagi temberang juga. Allah Ta'ala berkata-kata direct dengan dia. Mu siapa? Mu Nabi Rasul ke? Dok orang biasa. Memang temberang confirm. Dah kena dapat surat dah pun, pengharaman kuliah dia di Pulau Pinang. Pengharamannya kuliah dia pun di Kuala Lumpur, Selangor, coming soon. Siapa dia nama dia? Nama dia kat depan ada 1, belakang dia ada M. Fikirlah sendiri siapa dia tu. Suka mengajar hakikat makrifat, tak ke mana pergi yang entah. Lelah ke longkang perginya. Baik. Janganlah kamu mengatakan bahawa aku mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Jadi maksudnya janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu selagi kamu tidak mengetahuinya. Benda yang rahsia tetap dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Taala menghendaki diberitahu kepada siapa dia? Para arifin, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang tidak ada cita-cita dunia. Siapa dia? Para wali Allah. Kadang-kadang mereka ni diberitahu perkara yang akan berlaku di hadapannya, masa yang akan datang. Umpama contoh, sebelum berlaku banjir besar dulu di Kelantan, ada seorang wali Allah, ana lupa nama dia, minta maaf. Anak cucunya pelik, kenapa pula tok ayah ni pokok ubi kayu tu diterbalikkan, ubinya ke atas, batangnya tu ke bawah. Pokok ubi kayu ni batang tu kalau dicocok dia tetap hidup, sama ada cocok belah atas atau cocok belah bawah, hidup je dia. Rupanya dia bersedia tak lama lagi banjir. Dia dapat isyarat tu, subhanallah. Tapi dia tak kecoh nak bercerita, dia tak kecoh tak bercerita, dia diam, dia buat hal dia gitu je. Ni dia. Kalau orang yang mengaku mendapat laduni dan sebagainya tu, aku dapat ilmu direct daripada Allah Ta'ala, hempuk dia dengan air mineral ni, temberang besar tu. Itu temberang besar. Itu bukan laduni tu lari dalam guni namanya. Gitu. Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, semua yang kita dengar ni, semua ni akan ditanya ni. Penglihatan, pendengaran, mata, hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Hati yang mana? Hati yang busuk. Sebab hati yang busuk dia akan berkelakuan yang buruk. Kalau kelakuannya baik, kerana hatinya baik. Habis tu kalau orang perkataannya buruk, ada tak kita boleh cakap hati dia baik walaupun dia cakap macam tu? Boleh ke? Tak betul. Statement tu salah. Ramai orang guna tu. Dia macam tu je tapi dia baik. Baik apa benda tu? Tak kena tu. Hati yang baik, kelakuan, semua benda akan jadi baik. Macam tu ya. Ada orang dia cuba dalam proses nak menjadi baik, kadang-kadang dia pakai niqab tetapi lidahnya belum diniqabkan. Apa dia? Baguslah dijaga kehormatan wajahnya daripada ditonton oleh orang, tetapi apabila dia post dalam FB dan sebagainya, ketika dia marah pada orang lain, lidahnya bukan main lagi, sonok mencaci, mencerca orang, memaki orang. Dia hanya meniqabkan wajah tapi dia tak meniqabkan lidah. Kena belajar kitab Penawar Bagi Hati. Masya Allah. Baik, Al-Walibi menakalkan daripada Ibnu Abbas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada para hamba-Nya tentang apa yang mereka lakukan itu daripada panca indera yang Allah Taala hantar bagi ni. Kita guna untuk baik ke guna untuk buruk? Macam tu Dan ayat tersebut membawa erti larangan melihat sesuatu yang tidak halal. Ni mata kita ni. Kita ada dosa banyak dengan Allah Ta'ala ni. Dosa mata banyak. Untunglah orang yang buta.
Sama ada buta sejak lahir ke atau buta kemudian ke, terhenti dosa mata dia. Terhenti dosa mata dia sebab apa? Tak mampu lagi dah melihat. Maka manusia ni dia datang keseronokan tu daripada melihat. Maka dengan sebab melihat, dia mencita-citakan apa yang orang ada tu, aku nak macam orang tu ada. Tapi bila dah mata dah buta, ada tak kita nampak apa yang orang tu ada? Tak ada. Hanya sekadar dengar bunyi apa ni? Oh, motor besar bunyi, sedap bunyi enjin dia contoh. Kan mencita-citakan tak nak beli motor besar? Mananya dah buta, takkan nak naik motor. Mencita-citakan rumah besar ke? Aku rumah besar ke kecil ke, super je sebab tak nampak. Tak ada beza. So dia cita-cita dia akan jadi kurang macam tu kan. Mencita-citakan dia tak nak tengok wanita-wanita yang seksi dan sebagainya. Tak tahu pun seksi tu apa benda. Kalau buta sejak lahir, tak tahu pun benda seksi tu. Seksa tahulah kan, macam tu. Jadi ada kelebihan bagi orang yang buta. Rupanya benda tu adalah satu nikmat. Di dunia dia tak dapat nikmat tu, rupanya nikmat tu atas dunia sikit sangat. Tetapi ketika di akhirat terlalu besar. Allah Ta'ala ganjarkan ni faedah dari kerana mata kamu dulu aku tak bagi lihat, sekarang aku bagi lihat. Dia punya syukur, Masya Allah. Sebab apa? Yang dilihat tu yang baik-baik belaka, kerana dia dimasukkan ke dalam syurga. Asbab kerana dosa mata tak ada, banyak dia buat amal soleh dan sebagainya. Mungkin begitu. Bagaimana pula dengan pendengaran dan hati dan kesemuanya, begitu ya. Baik. Tidak boleh mendengarkan apa-apa yang diharamkan, mendengarkan atau memperdengarkan. Dan tidak boleh menghendaki sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara'. Wallahu alam. Baik, tu pada bab yang tu. Baik, seterusnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang ghaib, yang tidak kelihatan ni. Dalam rahsia Allah Taala dia ada sempadan dia tu, kan? Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperlihatkan tu. Dan kadang diperlihatkan, diperturunkan benda-benda yang ghaib, benda tak nampak tu kepada siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ni orang yang alim, orang yang berilmu, yang beramal dan takut pada Allah. Kalau dia sekadar berilmu saja, beramal dok, lagi tak takut lah kiranya. Atau berilmu, beramal, takutnya tak lagi. Belum lagi diistilahkan sebagai pewaris Nabi. Maka yang dapat istilah pewaris Nabi dengan sebenar di sisi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan buka juga rahsia. Contoh, macam Tuan Guru Syekh Daud Bukit Abal, seorang wali Allah sezaman dengan almarhum Tok Kenali, seorang wali Allah juga. Yang benda gaib apa yang dibuka kepadanya, diperlihatkan kepadanya air kolah yang besar yang boleh 20 orang boleh mandi, ambil wuduk serentak tu di pondoknya tu, berubah warna menjadi hitam, kesan daripada seorang pemuda mengambil wuduk di kolah tersebut. Seorang pemuda ambil wuduk, dia nampak warna dah berubah menjadi hitam, kesan daripada lelehan air wuduk yang menitik masuk ke dalam kolah tu. Tapi mata kepala anak murid tak nampak, jernih je. Bapa tak ayah nak suruh tukar ni? Tak apalah, mu tukar lah awet. Jangan tanyalah, nanti hamba royak semula-semula, dia kata. Semula-semula dia royak. Dia tak nak cerita depan-depan tu. Bila pemuda tu dah beredar sehari dua lepas tu, baru dia cerita pada anak murid dia, seorang tu yang tolong bersihkan kolah. Wah, air kolah tu baru disalin, baru 2 hari. Bersih, tak ada lumut, tak ada debu, tak ada habuk apa di dalamnya tu. Macam tu kan. Tetapi dibukakan rahsia tu yang gaib tu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajaran. Aku nak cerita bahawa dosa kecil pun boleh menyebabkan air kolah itu hitam. Apatah lagi yang duduk dalam badan kita ni benda yang kecil, namanya hati. Dosa kecil yang berterusan mampu menggelapkan hati, apatah lagi dosa besar. Nampak? Tu benda gaib tu. Contoh. Baik. Tadi surah Al-Jin. Kata Ibnul Jauzi bahawa kata yang mengetahui yang gaib iaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya itu. Gitu deh. Maka tidak dinampakkan, maksudnya tidak diperlihatkan benda yang rahsia-rahsia tu.
kan, benda yang rahsia-rahsia tu. Sedangkan perkataan di atas yang gaib tu iaitu tidak diajarkannya kepada seseorang pun, maksudnya adalah manusia. Benda tu benda kurnia daripada Allah Taala bagi yang dikehendakinya, kan, benda yang gaib-gaib ni gitu. Baik, kita pindah kepada tajuk yang seterusnya. Baik, mempercayai tadi kita cerita dukun, sihir, mempercayai tilik nasib dan sebagainya tu semua tu sekali lah tu, kan, dia menjerumus kepada syirik. Yang boleh jatuh dalam syirik jali, syirik yang besar, menyebabkan syahadah kita boleh terbatal. Bila syahadah terbatal, mempercayai dengan benda-benda yang syirik ini, terhapus segala amal soleh sebelum itu, segala habis. Maka jangan buat-buat main dengan benda-benda syirik ni. Gitu dah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, isteri yang nusyus, isteri yang derhaka. Ni dua orang ni dah kahwin belum? Tenganga je tu kan. Tenganga tak kahwin lagi tu, yang tenganga tu kalau kahwin dah tutup rapat mulut tu. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Baik, wanita yang kamu khawatirkan kederhakaan dia, yakni tidak taat kepada suami, maka nasihatilah mereka wanita ni. Berpisahlah tempat tidur dengan mereka dan pukullah mereka. Pisah tempat tidur dulu. Degil lagi, boleh dirotan dengan rotan mendidik. Kan? Rotan mendidik. Bukan sepak, bukan terajang, bukan pijak perut. Ini berlaku, kan, pada zaman kita hari ini. Ada suami-suami yang bertindak sedemikian. Islam menggariskan nak didik isteri ada caranya. Kalau suami yang berkelakuan macam tu bukan didik. Itu yang kena didik si suami, bukan isteri. Terbalik begini, kan? Kemudian jika mereka kembali taat kepadanya, kepada si suami ni, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya, duk tekan lagi. Kalau kerja kita seorang detektif, janganlah disoal jawab isteri tu macam detektif tanya seorang pesalah. Ini pengalaman, kan, masa selepas daripada kuliah Maghrib di Masjid Bandar Rincing tahun lepas, ujung-ujung tahun lepas, seorang detektif fokus betul, tak pernah tengok mata hidung dia ni. Sebab kerja detektif sibuk, punch card sehari 2 kali, 9 pagi 9 malam, balik rumah sejam 2 dah pergi balik office balik semula. Awal perkahwinan 3 tahun melayari bahtera perkahwinan dengan bahagia. Kemudian apabila naik jawatan sebagai seorang detektif, makin sibuk, ruang masa untuk isteri makin kurang. Anak tak ada lagi tu, anak belum ada. Kalau ada lagi lah stres isteri dia, kan. Baik, lalu si isteri ketika mana suaminya tak ada, isteri kata apa, bang boleh tak kalau saya buat bisnes online, saya pun boring kat seorang-seorang kat rumah ni. Nak buat-buatlah, kan. Asalnya bisnes online, kemudian on yang lain. Lain tu. Online dengan on yang lain. Kan? Jeb sepatu punya kerja lah tu. Dia guna perkataan tu, kan, on yang lain. Sudah mula renggang dengan suami. Sudah mula timbul perkara-perkara yang disabitkan nusyus. Macam tu, ya, tuan-tuan. Akhir sekali si suami ni kesan daripada terdengar kuliah pada malam tu, tergerak hati untuk menghubungi anak. Lalu diminta nombor telefon daripada jawatankuasa, dia nak merujuk masalah dia, bagaimana untuk ditautkan kembali. Jadi anak pun tanya apa masalahnya, kan. Isteri mula meninggalkan solat, antaranya lah. Dan mula membentak-bentak dan sebagainya, tanda protes dan seumpamanya. Gaya bahasa sudah mula keras dan sebagainya. Itu sebahagian daripada nak menjadi nusyus, kan. Dan akhir sekali mulalah si suami bertanya macam seorang inspektor tanya pada seorang pesalah. Contohnya begitulah. Betul ke awak tanya cara macam ni?
Kita try je, kita test, dia senyum je. Memang betul. Betul Ustaz, memang dia tanya macam tu. Macam Ustaz cakap tu. Kata isteri dia pula macam tu kan. Jadi kita cuba damaikan. Alhamdulillah, kita ceritakan pada si isteri betapa suami kamu ni yang mampu, tapi dia tak cari lain kerana apa? Dia sayang pada kamu. Apakah kalau kamu cari seorang bakal suami yang lain mampu dapat kasih sayang seorang suami yang setia kepada kamu seperti sekarang ni? Belum tahu. Kan? Sebab orang yang menipu, berbohong kat luar sana ramai. Orang yang dah confirm jadi suami kita tu, kita dah tahu dah diri dia macam mana. Diri orang lain yang di luar sana macam-macam perangainya. Dan akhir sekali alhamdulillah semakin baik. Mudah-mudahanlah berterusan. Cumanya anda menasihati bagi si suami, mintalah kan jadual kerja tu ubah waktu normal working hours. Sekali je pangkat, pergi pagi balik petang, ataupun pergi malam balik pagi esok. Macam tu, buat 2 shift. Minggu ni shift siang, minggu depan shift malam. Okey lah. Cara macam tu kan, terpaksa. Kalau tidak, rosak. Baik, lalu alhamdulillah isterinya mula juga jaga kembali solat dia. Kita nak betul akhlak, nak betul perangai, nak betul kehidupan, nak betul keluarga, bermula daripada tiang agama namanya salat. Namanya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu solat yang macam mana? Yang sempurna. Antara yang sempurna apa? Awal waktu. Antara yang sempurna bagi lelaki pula berjamaah apabila kamu mampu dan sebagainya. Tak mampu berjamaah di rumah, berjamaah. Tak mampu berjamaah di masjid surau, berjamaahlah di rumah. Jangan asyik bersendirian saja. Gitu kan? Rugi. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi darjat Allah Subhanahu wa taala sebab dia Khalik dan dia menjadikan kita makhluk. Maka apa-apa yang selain dirinya semuanya rendah belaka. Allah Taala yang maha tinggi dan maha besar, yakni kekuasaannya. Bukan maha besar tu saiz. Kita bukan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'. Laisa kamitsli syai', bersalah-salahan dengan segala sesuatu. Dan agama-agama ni tauhid kita kena betul. Kalau amalan kita elok, cantik, puluh, tauhid tak kena, out semua habis. Out semua habis. Gitu kan? Baik. Al-Wahidi rahimahullah taala berkata, pengertian nusyus yakni tidak taat adalah apabila seorang isteri derhaka terhadap suami. Dan disebabkan satu, dia tak kira lah yang pendek ataupun yang panjang. Jangan tinggikan suara apabila dengan suami. Suami dengan diri isteri, dia bukan sama taraf. Dia satu taraf yang lebih tinggi. Kalau kita dengan bos di pejabat, kita tengking bos ke? Tak kan? Tak munasabah kita tengking bos lah. Kan, tak logik, tak masuk di akal lah orang kata, umpamakan begitulah. Katakanlah bos tu bukan orang, bukan namanya pengarah urusan, tetapi CEO yang paling atas sekali daripada pengarah-pengarah urusan yang lain tu. Ada tak kita nak marah dia? Tak mungkin lah. Sebab kita rasa apa? Aku ni orang bawah je. Isteri dia kena rasakan aku ni orang di bawah suami aku, yang mana suami aku tu adalah bos aku. Punya ketaatan nak macam tu sebenarnya. Taat selagi mana perkara yang disuruh oleh si suami itu benda yang sesuai dengan syarak. Begitu keadaan dia. Namun apa yang berlaku pada hari ini, ramai tak yang mentaati suaminya, atau dia sekadar mentaati kadar lepas makan je. Cukup makan je. Yang cukup makan tu je yang ramai. Yang betul-betul taat tu yang tak ramai. Maka kena perbetulkan sebenarnya. Kan? Bagaimana untuk melayan suami yang terbaik? Kan? Penuhi fitrah naluri seorang lelaki. Kan? Naluri seorang lelaki ni, kalau mengikut Dr. Robiah, Dr. Robiah tu, Ki Ahmad tu, dia kata keperluan seorang lelaki ni, dia 3 hari tabung dia penuh dah. Faham tabung? Tabung ahem dia tu penuh. 3 hari ataupun 2 hari. Bagi yang normal lah. Yang kecil manis tolak tepi lah, tu balik awal terus lah. Kan? Kecil manis get out terus. Kan? 3 hari sekali. Dalam sunnahnya 3 atau 4 kali seminggu. Ada tak yang macam tu hari ni? Boleh kira lah.
boleh kira. Masa belum kahwin bukan main lagi. Tergedik sana tergedik sini, berkehendakkan seksualnya tu. Dah kahwin haram. Sebulan 2 kali je. Kan? Itu pun jenuh minta si suami ni. Silap besar. Peluang itu adalah peluang mendapat pahala, bukan peluang mendapat bala. Ini suami balik, bala. Sudah. Sepatutnya peluang dapat pahala. Yes. Berhias diri. Tapi apa yang berlaku berhias diri bila nak keluar ke pasar malam. Bila nak keluar ke Tesco, Econ-Safe, Jasco, Koko semualah. Macam tu lah. Kan? Tapi masa di rumah ada tak berhias diri? Tobat lahum. Tak cerita orang lain lah. Bini aku pun 2 kali 5 juga. Atok berkata, apabila isteri mengelakkan atau melarikan diri daripada si suami dan terdapat perubahan tindakan, sedangkan sifat seorang isteri harus taat pada suaminya. Anda teringat pesanan ibu ayah kepada Tuan Sabariah. Siapa dia ni? Sabariah ni. Tuan Sabariah adalah isteri kepada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan. Dipesan oleh kedua ibu ayahnya, Minoh orang Kelantan. Mu ni nak nikah nanti dengan ustaz. Pasal muda dulu panggil ustaz, tak panggil Tok Guru lah. Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Ni mau nak rayak. Mau nak pesan 4 benda ni mu kena jaga molek. Pertama, makan minum dia. Maknanya apabila masak tu, masak sungguh-sungguh. Biar suami puji. Jangan kita yang puji syok sendiri. Suami kata masin, masam ke pahit ke. Jangan gitu. Biar suami puji. Sampai suami rasa tak rasa sedap makan kat luar, rasa sedap makan kat rumah. Oh, tu the best lah. Boleh tak dapat macam tu? Boleh kalau kita mahu. Takkan dapat kalau kita tak mahu. Berapa banyak tempat boleh kita belajar. YouTube, Semahi pun ada. Semahi. Suami masak apa hari ini? Kan ada satu channel dalam FB tu. Beribu tu orang yang join tu. Masa awal-awal PKP tu ada wujud idea tu kan. Semua share. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, semua ada belaka. Yang OKU tak OKU semua ada. Join juga dalam tu. Dan semua orang support each other. Geng-geng lelaki ni mantap betul. Boleh tak kita belajar cara masak? Boleh. Semahi dah wujud dah. Lepas tu ada pula satu lagi muncul nak lawan Semahi. Isteri masak apa hari ini? Jadi Imahi pula dah. Ada wujud. Tapi yang lebih rancak Semahi itulah. Semahi tu. Boleh tak kalau nak elokkan apa yang kita nak serve kepada suami? Maknya kata apa? Menjaga makan minum lakimu. Pakaian dia, kan? Makan, minum, pakai. Tempat tidur. Maksud tempat tidur tu apa? Jaga tempat tidur saja ke? Katil bagi bersih ke? Tak. Maksud dia apa? Bilik tu biar setting cantik-cantik, molek-molek, dan urusan di dalam bilik. Faham maksud urusan dalam bilik tak? Hubungan bersama suami tu jaga elok-elok, bagi cukup. Kemudian jaga maruah diri. Tu di antaranya ada 3-4 perkara lah di situ sebenarnya. Kan? Dan jaga rumah tangga gitu. Jaga rahsia suami. Habis tu tak boleh langsung cerita rahsia suami ke? Bagi orang yang ditimpa masalah, apabila dia nak bawa pengaduan tu, umpama contohnya, jumpalah kaunselor. Bukanlah jumpa kaunselor bawang.com. Bawang putih ke, bawang merah ke, bawang goreng ke, lagilah. Kan? Kaunselor maknanya siapa dia? Orang-orang yang diyakini keilmuan dan kewarakan dia. Begitu. Bukan sekadar kita share dengan kawan kita. Kan nanti dia pula tukang racun dan sebagainya. Nak pula kawan tu jahil. Maka kita lebih merosakkan keadaan tu. Kita menjaja kelemahan si suami. Ataupun sebaliknya, suami menjaja kelemahan si isteri. Begitu kan. Banyak dunia hari ini selalu ditimpa masalah apabila kita bawa pengaduan tu bukan pada orang yang betul. Habis. Rosaklah. Begitu ya. Jadi isteri taati suami itu taatlah dengan sebenar, kerana apa? Pahala besar menanti. Pahala besar menunggu. Baik. Fa'izuhunna, menasihati isteri. Caranya atau kata apa dia? Apabila isteri mengelakkan atau melarikan diri daripada suaminya
dan terdapat perubahan tindakan, sedangkan sifat seorang isteri itu harus taat pada suami. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran, apabila didapati isteri telah berlaku nusyus, antara dia apa? Contoh-contoh cara-cara yang ditunjuk tadi, dinasihati akan isterinya itu. Kadang-kadang kita nak nasihat dengan mulut kurang berkesan. Type WhatsApp ayat yang puitis. Dia ada seni dia dalam berbahasa, kan? Seni dalam berbahasa dan sebagainya. Kadang ayat tu lebih menikam di dalam hati ni untuk berubah. Ayat tu dia kena ada seni dia lah dalam penulisan tu, minta tolong dengan orang. Maka berilah isteri itu nasihat, iaitu dengan menggunakan kitabullah. Kadang-kadang ada ancaman-ancaman daripada Allah terhadap wanita yang mendahkan aurat dan sebagainya, suami suruh tutup aurat, kan? Dia tetap juga membuka auratnya. Dulu pakai kain terbelah, sekarang dah tak pakai terbelah tapi ketat pula. Dah berubah dah, tak pakai belah-belah dah bang, ketat. Nah, habis tu awak nak masuk syurga ke neraka? Kan? Awak nak masuk syurga ke neraka? Tak nak ikut saya ke tak ni? Kan, gitulah. Dah awak seorang dah syurga. Macam tu pula dia cakap ni. Susah. Jam pada otak kita. Tak gitu. Dan mengingatkan apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada isteri tersebut. Kan? Kena cerita tentang ancaman, kena cerita juga tentang balasan nikmat. Isteri yang mentaati suaminya akan ditabal menjadi ketua bidadari. Nak ke tak nak? Jadi ketua bidadari. Bidadari dalam syurga ni, dia menjerit, tunggu. Kau ni, kenapa kau tak taat pada lelaki kau ni? Kami ni yang dalam syurga ni sedang menanti dia, tunggu dia mati je, kami yang akan sambut. Ni suami-suami yang soleh, yang mana isterinya tidak mentaatinya. Banyak ujian kan? Para Nabi lagi Rasul pun diuji juga dengan isteri yang tidak taat. Kan? Yang kita ni, orang-orang biasa pun sama juga. Kan ada yang diuji begitu. Macam-macam cerita. Kan? Macam-macam cerita. Seterusnya, wahjuruhunna fil madaji', berasingan bilik, iaitu berpisah tempat tidur dengan isteri tersebut. Pisah tempat tidur. Dibuatkan kepada lagi. Jangan tidur dalam bilik tu. Mula-mula pisah, caranya adalah kita berpaling di atas katil yang sama, tak menghadap muka dia. Kita menghadap ke dinding, dia menghadap ke sana. Itu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tak juga bertegur siapa lagi. Kita tidur bilik lain. Macam tu. Tak berubah, tidur rumah lain. Macam. Ada berani? Buat lah. Boleh buat, tak salah pun. Abang tidur mana semalam? I peduli apa? You ada nak layan I? Ada nak minta maaf? I siapa? You siapa? Boleh sekali-sekala bagi ancaman macam tu, tak salah. Kita bagi ancaman tu sebenarnya untuk membaikkan dia. Bukan kita nak menidakkan hak dan sebagainya, tanggungjawab, tidak. Begitu keadaannya. Boleh. Baik. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah juga meninggalkan isteri dia tu sekian lama. Kerana ada daripada kalangan mereka nak buat protes terhadap Rasulullah SAW. Ada satu pakatan. Lalu Rasulullah SAW dapat tahu perkara tu. Lalu dipulaukan seketika, sekian, boleh tahan juga lamanya. Kalau dalam kitab Uqudul Lujain fil Huquq Az-Zawjain, hingga berbulan-bulan lamanya pun boleh untuk kita tidak balik ke rumah selagi mana si isteri itu tidak kembali taat. Ambil. Nafkah zahir, nafkah batin pun tak perlu kita bagi kepada dia kerana dia tidak mentaati kita. Dan mulut yang celupar, mencaci maki dan sebagainya, apakah itu taat? Tak, itu bukan taat. Itu namanya mencari mudarat. Baik. Dan menurut Ibn Abbas, ia dengan cara suami melekangkan isterinya ketika di atas katil. Maknanya dia paling ke sini, isteri paling ke sini. Dan tidak berbicara dengannya, buat diam. Buat diam. Saya kalau saya marah pada isteri, saya senyap. Isyarat saya tak suka. Adalah benda yang salah tu yang dia buat tu. Gitu kan? Fahamlah tu kat situ. Mana yang lebih baik antara yang marah macam tu, bila marah macam tu, kita
kita jadi letih. Tapi kalau kita bertenang diam tu, kita lebih tenteram. Betul kan? Dan menurut pendapat Asy-Sya'bi dan Mujahid pula, berasingan bilik artinya tidak tidur bersamanya dalam satu bilik, tidur bilik lain. Kan? Tak berubah juga, tidur rumah lain. Tak berubah juga, tambah orang rumah satu lagi, ambil engkau. Ada berani? Wallahu a'lam. Air penerangan hati minum, air berani yang belum ada. Tu kan. Wadribuhunna, memukul, yakni pukulan isteri itu dengan pukulan yang tidak mencederakan ia. Katakanlah ambil rotan ke, pensel ke, atas tangan ke, jangan atas muka. Kan? Jangan pakai tali pinggang, jangan pijak perut laku. Kan? Mak dadah pun ada juga kadang-kadang tu. Kan? Sampai pijak perut bini, yang pernah keguguran pun ada. Tapi cakap romantik, bila baik cakap romantik, saya sayang dia, dia romantik, habis masa kena dera tu romantik bendanya. Pelik ada yang sanggup macam tu. La haula wala quwata illa billah. Ada yang memeras daripada, bukan memeras, mempergunakan kelebihan kedudukan kewangan isteri. Isteri pertama seorang doktor, isteri kedua seorang engineer, yang awak pergi keluar tablik. Contoh, minta maaf anak terpaksa sebut sebab benda ni anak dapat tahu. Bahkan banyak, bukan sikit. Bukan setitik merosakkan susu sebelanga, takutnya bukan setitik, takut secawan. Satu goblet ni. Kan? Dakwatnya tu. Ataupun nilanya tu. Kan? Jadi isteri yang pertama yang support dia. Dia tak bekerja, malas. Isteri yang kedua support dia. Kan? Isteri yang kedua dia lagi lebih mengecewakan. Isteri yang kedua tu mas kahwinnya pun hutang, belum bayar lagi mas kahwinnya tu. Mencita-citakan, selalu cerita sunnah aku berkahwin sampai 4. Pada otak dia, yang sunnah tu kau tu kena kerja dulu, kau tanggung anak bini kau tu, bukan isteri tu yang bekerja tanggung kau. Tentu tu yang terbalik. Tu yang mula geram ni. Ni suami yang pemalas. Kadang-kadang si isteri itu nusyus berpunca daripada kelakuan suami. Begitu ya. Maka perhalusi, kesalah aku yang dia jadi macam tu. Ataupun memang salah dia. Analisa kelemahan diri masing-masing. Begitu ya. Baik. Dan pukulan yang tidak mencederakan. Misalnya yang mencederakan tu menghentam dengan genggaman tangan. Maknanya gini. Wah, ini sudah jadi Bruce Lee, tak boleh. Sudah jadi Ip Man. Ip Man sudah jadi Mike Tyson, tak boleh lah. Yang boleh kita rotan yang sederhana. Suami dibolehkan memukul isteri dengan niat untuk mendidik, bukannya dengan pukulan untuk melepaskan geram dan seumpamanya. Jangan tampar di muka, jangan ya, jangan. Dan kemudian jika isteri itu maka janganlah kamu mencari jalan menyusahkan dia. Dan menurut Ibnu Abbas, tidak boleh melemparkan tuduhan yang tidak benar terhadap isteri yang nusyus. Satu benda lah yang selalunya isteri jadi nusyus. Bertahun-tahun elok je, hubungan dia dengan suami baik je, makan minum elok je, pakaian semua bergosok semua elok, stokin pun gosok juga, spender je yang tak gosok. Kan? Tiba-tiba suami kata nak kahwin seorang lagi. Time tu lah dia terus start nusyus. Betul tak betul? Betul. Mulalah cakap dia sudah meninggi suara. Dan sebagainya. Mulalah tidak melayani si suaminya dan sebagainya. Macam-macam kes yang ana facing lah, berhadapan dengan situasi macam tu kan, yang minta nasihat kita dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang orang yang dah umur 60 tahun kan, isterinya sudah kehilangan apa orang panggil, secara terang senang cerita lah, seksonnya sudah hilang. Orang panggil menopause. Macam tu kan. Menopause sekarang ni umur 40-an dah boleh start dah sekarang ni. Bahkan banyak berlaku pada wanita hari ni. Wanita zaman kita ni umur 40-an dah mulai start menopause. Bukan 50-an, 60-an lagi dah. Patutnya 60 ke atas. Tapi berlaku lagi lebih awal lagi daripada tu. Gitu kan. Baik, seorang suami ni umur 60 tahun macam tu. Isterinya dah tak ada kemampuan dan sebagainya. Kan? Lalu dia bertanya,
Dan patut tak kalau saya berkahwin yang lain? Dan baik, kehendak kamu macam mana? Kehendak pak cik macam mana? Pak cik lah kita panggil macam tu kan. Dia memang berkehendak dan dia orang yang sihat tubuh badannya, selalu main golf. Orang yang main golf, dia berjalan, selalu dia guna tenaga dia. Slim, smart macam tu kan keadaannya. Tetapi bagi si isteri berbeza pula. Dia kekuatan lebih bagi si suami. Begitu. Jadi dia serba salah. Jadi kekuatan tu dia masih ada lagi keinginan tetapi tidak mampu ditunaikan oleh si isteri. Baik, apakah akan jatuh maksiat kalau keinginan tu tak dilunaskan terhadap isteri? Ada kemungkinan ke arah tu. Dia ada hukum-hukum kalau nak berkahwin tu. Ada saat ketika itu kemampuan zahir ada, namanya wang ringgit. Kesihatan pun ada kan, kemampuan fitrahnya tu semua elok lagi kan, kehendaknya tu ada, dan ada desakan-desakan khawatir takut jatuh dalam maksiat, maka ketika tu dia wajib. Bahkan boleh jatuh wajib berpoligami pula, boleh jatuh begitu. Haram pun ada. Mas kahwin yang nombor 2 pun tak payah nak kahwin yang nombor 3. Ini bukan sekadar haram, ini haram jadah nama dia. Gitu kan, tak patut langsung dah. Tak ada kemampuan nak menambah-nambah apa kebondo kan, teruk benar lah tu. Repair lah diri. Apabila si isteri ni menceritakan dan sebagainya, langsung marah, sepak terajang barang-barang dalam rumah dan sebagainya kan. Perbetulkan balik, lainkan balik, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang nusyus si isteri itu kerana kelakuan si suami itu kan. Tapi awas juga wahai isteri, apabila betul benar suami itu ada kemampuan namun kita sekat, kita marah dan sebagainya, sedangkan dia nak melunaskan kehendak dia yang kita tidak mampu melaksanakan terhadap dirinya, kalau kita tahan, kita berdosa. Kalau kita minta cerai, kita berdosa. Kalau kita maki, hamun, kita tak lunaskan kewajipan si isteri terhadap si suami, kita berdosa. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Pernah anda pergi satu seminar poligami harmoni di Kuis. Ada tu 2 orang tu, dia menceritakan bahawa pernah dalam satu program yang lain, asalnya 2 orang isteri ni selalu bergaduh. Ada orang berkongsi suami ini dah meninggal dah. Bila suami dah meninggal dah, baru jadi baik 2 orang ni. Yang muda tolong jaga makan minum yang tua masa dia sakit. Kemudian yang tua tu kembali sembuh. Kemudian masa saat dah sembuh tu, terasa, ya Allah, bertuahnya aku, rupanya aku dapat madu aku ni yang tolong jaga sakit pening aku, rupa-rupanya, Masya Allah, baik rupa-rupanya, yang disalah tanggapan kan. Tapi dia dah baik-baik tu, Abang Haji dah mati dululah. Abang Haji tu dah mati dulu dah, macam tu kan. Baru dia terfikir hikmah di sebaliknya. Tapi syarat biar dapat yang baik. Kadang-kadang dia tak ada mencari kebaikan, dia cari kesalahan je. Tu yang dibesarkan, kesalahan, kelemahan tu yang dia dapat. Akhirnya dia dapat kelemahan lah, dia tak dapat kebaikan. Dah masuk waktu isyak kan, dah dekat nak masuk waktu isyak. Jadi jadilah isteri yang mentaati suami sementara suami masih ada. Hargai suami pula hargai isteri dengan sebaik-baiknya. Biarlah rumah kita tu baiti jannati, rumahku syurgaku, begitu kan. Wallahu alam. Apa maaf jika ada kekurangan. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.